balik kepada cerita kepada Perikatan Nasional itu sendiri, tuan-tuan. Now, dinamika kepada Perikatan Nasional sekarang ini dan juga perkara yang sekarang ini dikenakan kepada pembangkang, apa tujuan dia? Itu poin saya nak bawa. Apa tujuan dia? Kenapa dakwaan, fitnah, saman ini berlaku? Yang pertama, kita kena faham bahawa sekarang ini apa yang pembangkang cuba wujudkan adalah ketidakstabilan. Apa yang pembangkang wujudkan adalah ketidakstabilan. Pembangkang tidak bercerita tentang polisi, berbahas tentang polisi, membentang ataupun menentang mana-mana polisi, kecuali di dalam Dewan Rakyat. Pun soalan-soalan mereka bagi saya agak tak sampai ke level pembangkang yang sepatutnya. Kenapa? Sebab sukar untuk mereka nak attack government of the day kerana kebanyakan masalah yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh mereka sendiri. Mereka tahu kalau mereka attack, mereka akan kena. Itu yang pertama. Jadi mereka resort kepada dua perkara. Pertama, fitnah. Tuan-tuan dengar ucapan Sanusi sendiri. Dia banyak berkisah kepada fitnah sehingga dia disaman oleh Tan Sri Vincent Tan, disaman oleh Amiruddin. Kan? Saya mesej Amir tadi, saya kata, Amir, teruskan saman. Dia kata, lawan, tetap lawan. Dia tak kata macam itulah. Ya, kita akan teruskan, dia kata. Amir, Menteri Besar Selangor. Saya kata, jangan give up. Jangan berhenti, teruskan. Kita kena teruskan saman tersebut. Ya, dia akan teruskan. Point is sekarang ini, tuan-tuan, kita nak bagi tahu. Dalam keadaan sekarang ini, mereka terdesak. Terdesak sebab apa? Dana yang mereka agung-agungkan dan banyak sebelum ini, disekat dalam pelbagai cara. Saya boleh sebut tentang Malaysia Airlines. Saya tak kata dia berkaitan dengan Muhyiddin. Tetapi saya kata, tuan-tuan fikirlah sendiri apa yang saya maksudkan. Poinnya adalah, disekat di situ, didakwa, ditangkap, kemudian ada yang sekarang ini diburu, termasuk menantu Muhyiddin Yassin. Kemudian ada sebilangan-sebilangan dana-dana tersebut sudah mula kekeringan. Dana-dana mereka sekarang ini sudah mula kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh apa? Kekeringan disebabkan oleh, yang pertama, mereka tak berani. Dana yang dah disembunyikan itu, yang dah dilebur dan dilebur itu tak berani nak dikeluarkan kerana pihak berkuasa is on their toes sekarang ini, menghidu kat mana wang-wang, the money trail itu sekarang ini muncul. The moment money trail itu muncul, dia mula akan masuk dan mula akan melakukan siasatan. Terbaik tadi Malaysia Airlines lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan bahawa Datuk Seri tersebut telah ditahan di bawah AMLA, Akta Penggubalan Wang Haram. AMLA itu pada tahun 2020 ni, tuan-tuan. 2021 ialah dia dapat pada Disember. Tetapi permohonan kepada lesen My Airline tu bukan dia buat baru Disember 2021. Permohonan itu dia buat sebelum itu. Pada tahun 2020 dia dah mula buat permohonan. Jadi bila 2020 dia dah mula permohonan, kelulusan pada 2021, persoalan utama kita dengan skandal tersebut, dengan keadaan company tersebut, siapa benefit? Dan sekarang ini Datuk Seri itu ditahan dan disiasat di bawah AMLA. Berkemungkinan, sekali lagi saya kata skandal. Semalam kita cerita Golden Sachs. Roger Ng dibawa balik, tuan-tuan. Yang buat rundingan dengan peguam Muhyiddin Yassin dibawa balik sekarang ini nak mendedahkan skandal yang dia kata tak mungkin tak ada pun. Mungkin dia tak pernah cakap pun, dia akan dedahkan. And dia akan bawa balik benda yang berkaitan. It will haunt back. Dia akan menghantui kembali, terutama Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional. But of course, PAS akan kata kami tak tahu dan kami berlepas diri. Itu sebab kenapa, kalau tuan-tuan perasan, kenapa PAS mula berpelukan dengan siapa, tuan-tuan? Atok. Mereka tahu minyak mereka di dalam Bersatu dah nak habis. Fulus fit dunia wal mampus fi akhirah mereka dah habis. Walaupun tahniah kepada Nik Amal lah dapat Alphard hari ni kan. Tahniah lah kita ucapkan kan. Oda air bersih dapat Alphard. Alhamdulillah. Alhamdulillah unta merah. Alhamdulillah Syekh. Tapi dana tu dah mula kekeringan, tuan-tuan. Bersatu punya akaun disekat. Dia punya kroni-kroni untuk nak menyalurkan dana-dana tu dah mula disekat. PAS mula keresahan. PAS mula keresahan atas dasar apa? Keresahan kerana mereka nak menghadapi pilihan raya. Tetapi dana dan fulus-fulus mereka mula berkurangan.
Dan jangan terkejut, disebabkan oleh itu, ada di kalangan cyber trooper mereka, mula kononnya menarik handbrake sebab tak puas hati dengan kepimpinan. Bukan tak puas hati dengan kepimpinan, fulus, sudah mampus. Sebaliknya kita ni tuan-tuan, tetap dekat sini. Tetap dekat sini. 10,000, 11,000 yang menonton kita. Kita tetap dekat sini. Alhamdulillah. Sokongan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah akan lupakan. InsyaAllah. Seterusnya. AGC masih teliti kes 3R Dr. M. Hadi juga Muhyiddin Yassin. Okey. Setelah sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada AGC mengenai kes Dato' Mahathir, pengurusi PN Muhyiddin Yassin dan juga Presiden Hadi PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, sejak itu tiada sebarang kemaskini berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan dengan 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razauddin Hussein kepada Malaysia Kini. Ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa raya telah mengarahkan polis mengumpul maklumat ataupun bukti tambahan. Apabila Malaysia Kini menghubungi AGC untuk mendapatkan sumber ulasan, semua berkata perkara itu masih sedang diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Pada masa itu, Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi ketika berhubung ucapan di Johor pada 26 Ogos lalu. Presiden PAS kita berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berlandaskan ajaran Islam. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka 2 siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan semasa pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini setelah Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk mengundi calon PH. Kes disiasat di bawah Akta mengenai 3R di bawah Seksyen 505B Kanun Kesiasaan. Muhyiddin kemudian mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataan diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuat kesiasatan terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa pihak tertentu telah memutarbalik ucapannya. Tiada perkembangan mengenai kes siasatan ini juga. Sementara ini, Menteri Besar Sanusi, satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadap ke mahkamah dan akan dihadapkan ke mahkamah di bawah Akta Hasutan pada hasutan, dan kes tersebut akan dibicarakan bermula daripada Januari atau Februari. Baik. So, adakah perkara ini akan dibawa? Adakah mereka akan didakwa? Berkemungkinan besar ya. Sekarang ini dia terpulang kepada AGC sama ada nak meneruskan dakwaan tersebut atau tidak. Tetapi kalau ikut daripada how easy it is actually, betapa mudahnya untuk nak didakwa dalam kes-kes sebegini berkaitan dengan Akta Hasutan ini, sebenarnya tak lepas. Hadi tak lepas, Muhyiddin Yassin tak lepas, even Mahathir sendiri pun berkemungkinan besar tak lepas dalam kes ini. So, sama ada mereka akan diteruskan atau tidak dakwaan tersebut, saya rasa masih lagi menunggu, mungkin masih lagi AGC masih lagi mengumpul bukti-bukti dan berkemungkinan akan didakwa dalam masa yang terdekat. Baik. So, kita kena ingat perjuangan kita ni untuk apa, tuan-tuan? Kita nak negara yang lebih baik. Saya menyokong kerajaan Madani ini bukan kerana saya menyokong kerajaan Madani. Kerana saya percaya bahawa Perdana Menteri kita dan juga barisan kepimpinan beliau mampu membawa perubahan yang telah dirosakkan oleh mereka-mereka yang ada sebelum ini, terutama yang mereka memerintah selama 33 bulan itu. Kita tahu bahawa PMX ni boleh. Tetapi yang paling penting kita kena sabar, kita kena turut sama berusaha, bantu sebaik mungkin. Terima kasih yang register sebagai VIP kita. Nah, dalam VIP itu kita akan hantar email, dapat email sebegini, dapat orang kata apa? Bukan email, dapat ada certain live saya. So daripada situ tuan-tuan akan dapat what do you call that? Yalah, data-data, maklumat-maklumat yang mengenai live saya, dan saya minta tuan-tuan yang mana register tu tolong sebarkan. Yang belum berdaftar lagi, ni. Terutama orang Sarawak lah, kita nak kalau boleh orang Sarawak tolong. Orang Sarawak, boleh tak orang Sarawak? Orang Sarawak tolong orang Sarawak untuk kita register. Tuan-tuan tak perlu buat apa pun, nanti akan dapat email. Kalau tak dapat email tu, tuan-tuan check dalam spam. Berkemungkinan dia ada di dalam spam. Boleh klik sama ada website ini ataupun scan ni, ataupun kalau tak erti sangat, boleh WhatsApp admin saya dekat nombor yang tertera. Okey, dekat nombor yang tertera. Okey. Alright. Sekian daripada saya malam ini. Terima kasih kerana terus menonton. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih terus menerus share. Terima kasih 128 orang share. Terima kasih kepada mereka yang share
di dalam live kita. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih dekat Twitter. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.